Dan sekarang ni Ed, kita akan ke Brunei bercakap tentang telur masin tempurung. Ini merupakan produk yang paling popular dihasilkan oleh orang di tempurung ni. Jadi apa yang kita nak tahu tentang telur masin ni, kita saksikan di slide ini. Saksikan. Assalamualaikum, salam sejahtera Auda. Memperkenalkan salah satu lagi produk pertanian yang diusahakan oleh penduduk di daerah tempurung ini. Di sinilah dia terletaknya ladang itik atau lebih dikenali Haziah Agrofarm. Dan perkongsian kita pada kali ini, kita akan meninjau sekitarnya bersama dengan pemiliknya sebentar lagi. Bermula sebagai aktiviti memenuhi masa lapang dan salah satu cara bagi meningkatkan lagi sumber pendapatan keluarga, usahawan wanita tempatan dan suaminya yang berasal dari Kampung Batang Duri daerah Tempurung ini kini mempunyai sekitar 1,000 ekor itik penelur, di mana semasa awal pembabitan dalam bidang ini mereka hanya bermula dengan menternak 12 ekor itik penelur. Usahawan wanita yang kini berusia 39 tahun, Nur Haziah binti Abdul Rahman, menyatakan sememangnya beliau dan suami tiada memiliki pengalaman dalam bidang ternakan itik. Namun, berbekalkan kegigihan hati yang tinggi untuk meningkatkan sumber pendapatan keluarga, beliau tekad untuk mempelajari segala ilmu pengetahuan asas bermula daripada segi penternakan itik dan pemprosesan telur masin ini menerusi internet dan perpustakaan. Apa yang menariknya mengenai telur masin ini adalah keadaan warna telur yang cukup menarik dan kurang masin, dan menurut pemiliknya untuk mendapatkan warna telur yang menarik seperti ini mereka mementingkan penjagaan permakanan yang khas untuk itik penelur. Sememangnya proses pembuatan telur masin ini tidak begitu rumit, namun memerlukan sesi pemantauan dari hari ke hari, meliputi penjagaan binatang ternakan itik secara teratur dengan pemakanan yang seimbang, pengutipan telur, proses pembersihan telur-telur dengan air sehingga bersih dan kering. Proses pemasinan dalam bekas atau kontainer besar dengan menggunakan bahan-bahan asas iaitu air dan garam mengikut sukatan-sukatan yang tertentu. Lazimnya, telur-telur yang sedang dalam proses rendaman dengan air masin itu memerlukan masa selama 2 minggu untuk menghasilkan produk telur masin yang berkualiti, dan kemudian barulah dijalankan proses pembungkusan dan penjualan. Kemampuan menghasilkan anggaran lebih 500 biji telur sehari menjadi pembakar semangat kepada Nur Haziah binti Abdul Rahman dan suami untuk terus mengusahakan perusahaan ternakan itik meskipun mengetahui dunia keusahawanan ini memiliki pasang surutnya.
Kalau setiap hari sebelum penjualan kami akan melakukan proses ini, iaitu dengan meneropong setiap biji telur yang akan kami jual seperti contoh yang ini kirakan dalam kualiti yang baik ia ada latar, ada pecah dan ada bintik-bintik hitam. Sebentar lagi saya akan menunjukkan pada Yumi macam mana keadaan telur yang biasanya Indah kami jual bersama dengan telur yang biasanya. Contohnya ini, ia ada hitam sedikit dan ia ada bintik-bintik hitam itu menunjukkan yang telur itu sudah terkontaminasi oleh bakteria. So ia orang kualitinya indah baik lah. Memang tidak akan dijual. Ya. So kami lakukan ini setiap hari lah. Ini contoh yang. Dalam pada itu, Nur Haziah turut menyatakan bahawa peningkatan prestasi perusahaan telur masin ini sememangnya tidak akan berhasil dengan cayanya tanpa adanya bantuan dan sokongan daripada pihak-pihak tertentu. Jadi bagaimana tercetusnya idea mengusahakan ladang ternakan ini? Masa itu bermula dengan selepas saya menjual di Tamu, tapi mengambil dari penternak lain maksudnya. Selepas itu melihat kepada potensi yang memberangsangkan, saya berbincang dengan suami pada satu hari mengapa Tani Indah mengusahakan sendiri penternakan itu. Jadi kami bermula dengan mencari info pasal penternakan itu dan sebagainya. So setelah percubaan dengan hanya 12 ekor pada masa itu, kami berjaya menambah sampai hari ini. Kalau perniagaan telur masin ini memang luaslah potensinya, especially telur masin temburung ini memang amat menggalakkan lah. So Indah mencukupi pulang kami punya pengeluaran setiap hari dan setiap bulan itu memang cukup lah. Mungkin ada pihak lain yang turut membantu. Hari itu menerima wang agihan zakat. Kami gunakanlah sepenuhnya untuk membesarkan ladang dan juga mendapat bantuan daripada Yayasan Sultan Haji Hassanah Ruqyah, dana untuk pembinaan kandang baru, kandang ketiga masa itu, dan alhamdulillah pada tahun 2019 kami juga mendapat pinjaman daripada Lifewire Brunei Shell untuk memperbanyakkan dan membesarkan ladang kami. Dan mungkin ada perancangan di masa hadapan? Saya berharap dengan pembukaan ladang baru kami nanti, kami dapat memperbanyakkan lagi intake, menambah kapasiti pengeluaran dan memenuhi permintaan yang orang luar biasa, bukan saja di dalam daerah tapi juga di luar daerah yang masa ini orang masih belum kami terpenuhi. Jadi kami berharap pada suatu hari kapasiti atau permintaan itu dapat kami penuhi. Bangkitnya usahawan wanita dalam menghasilkan produk telur masin ini sememangnya berkat sokongan dan dorongan serta bantuan yang sangat teguh daripada suaminya, Awang Muhammad Hazim bin Abdul Rahim, yang bagaikan tulang belakang selain bantuan daripada anak-anaknya yang turut membantu beliau dalam menguruskan perusahaan tersebut sehingga mampu menciptakan produk-produk hiliran berasaskan telur masin, iaitu bahan masakan yolkis dan biskut telur masin. Ya, sudah setelah berjaya menghasilkan dan memasarkan produk telur masin, Dayang Haziah juga sedang mengusahakan produk sampingan daripada telur masin, iaitu biskut telur masin. Agak jarang didengar, namun produk ini telah pun laris dijual sejak beberapa bulan yang lalu dan rasanya memang cukup sedap sekali, hanya dijual dengan harga RM8 sahaja. Jadi sudah sekian saja perkongsian kita pada kali ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.